Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasliza binti Rosli dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Seberang Perai akan membentangkan kajian yang bertajuk Keberkesanan Penggunaan Video Pengajaran dan Pembelajaran bagi topik kejuruteraan terbalik satu tinjauan kes. Ini merupakan kandungan bagi pembentangan saya pada hari ini, bermula daripada pengenalan, latar belakang masalah, objektif kajian, skop dan limitasi, kajian literatur, metodologi, analisis dapatan, kepentingan dan impak serta kesimpulan. Pengenalan, sistem pendidikan merupakan tonggak pembangunan negara. Pendidikan dapat menjadikan setiap individu berpengetahuan dan berkemahiran dalam memacu pertumbuhan negara. Penggunaan teknologi dan inovasi membuka banyak ruang dan peluang dalam sistem pendidikan bagi meningkatkan proses pengajaran dan juga pembelajaran. Penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan penggunaan teknologi yang diperkenalkan menunjukkan perubahan yang amat pesat dalam sistem pendidikan masa kini menurut Basiran pada tahun 2012. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia bagi tempoh 2015 hingga 2025 pada lonjakan ke-9 telah menggariskan pembelajaran dalam tahap talian global bagi mentransformasikan sistem pendidikan negara. Teknologi membantu menghasilkan kepelbagaian dalam sumber dan alat bantu mengajar ABM bagi pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. ABM membolehkan pelajar memahami pelajaran dengan lebih mudah. Contoh ABM adalah seperti bahan berpencetak, video pengajaran dan pembelajaran, model dan juga e-pembelajaran. Pembangunan ABM menggunakan video pengajaran dan pembelajaran mendukung intipati strategik dalam rancangan Malaysia ke-10. Pembangunan model insan yang merupakan salah satu daripada 5 teras strategik memberi tumpuan kepada 12 bidang ekonomi utama nasional, terutamanya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi serta perkhidmatan pendidikan. Penghasilan video pengajaran dan pembelajaran bertujuan untuk menambahkan bahan-bahan penghasilan e-learning bagi keperluan pengajaran dan pembelajaran. Ianya bertujuan memudahkan pelajar dapat kesinambungan, memahami dengan singkat mengenai pelajaran dan dapat mengakses video interaktif di mana sahaja. Teknologi pembelajaran berasaskan video memberi peluang bukan sahaja kepada pelajar, malah juga kepada pendidik supaya lebih berfikiran kreatif dan juga inovatif. Pembelajaran berasaskan video dihasilkan untuk mempelbagaikan teknik dan juga media pembelajaran untuk pelajar. Seterusnya adalah latar belakang masalah. So berdasarkan tinjauan awal yang dilakukan, mendapati pelajar bermasalah untuk menguasai topik kejuruteraan terbalik. Pelajar kurang memahami konsep dan juga proses kejuruteraan terbalik. Disebabkan itu, minat terhadap kursus CAD/CAM juga menjadi kurang. So, pelajar tiada gambaran mengenai topik kejuruteraan terbalik dan tidak dapat mengaplikasi apa yang dipelajari dengan keadaan yang sebenar dan menyebabkan pelajar kurang berminat dengan kursus ini. Kebanyakan pelajar kurang memberi tumpuan semasa waktu perkuliahan dan tidak dapat menyempurnakan tugasan yang diberi. Keputusan tidak memberansangkan dalam penilaian berterusan.
skop dan limitasi. Kajian ini dijalankan terhadap 20 orang responden. Responden tersebut adalah terdiri daripada pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan pada semester yang keempat, di mana pelajar-pelajar tersebut mengambil kursus CAD/CAM di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Seberang Perai. Kajian literatur. So, apa itu sebenarnya video? Video adalah sejenis media elektronik yang digunakan untuk merakam, menyalin, menyiar dan menggambarkan visual pergerakan dan media audio. So, penggunaan video dapat memberi banyak manfaat dalam proses tersebut. Ini juga menunjukkan kepentingan dan kegunaan video dalam konteks pendidikan, di mana terdapat penekanan dalam pemahaman kognitif, emosi, sosial dan juga motivasi pelajar dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Video PNP juga melibatkan aspek emosi pelajar yang mempengaruhi ingatan dan perasaan pelajar. Perubahan teknologi masa kini telah membawa satu anjakan baharu dalam dunia pendidikan melepasi kepesatan perkembangan teknologi. Ini menurut Muhammad Sahid dan Muhammad Ayub, Sulaka, Abdul Rahman, Zana dan Abdul Karim telah menyatakan penggunaan teknologi maklumat di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi satu budaya pada masa kini. Salah satu aktiviti yang terkandung dalam konteks penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah penggunaan video sebagai alat bantu mengajar. Teknik pengajaran dan pembelajaran menggunakan video digunakan secara meluas dalam pelbagai mata pelajaran. Pembelajaran berasaskan video kini menjadi sangat popular seiring dengan pembelajaran alaf baru. Bahan pembelajaran digital dalam bentuk video banyak digunakan oleh para pendidik untuk diadunkan ke dalam pelbagai perspektif pembelajaran seperti Flip Classroom. Ini adalah menurut Wan Yusof dan rakan-rakannya pada tahun 2019. Pendidikan masa kini sangat memerlukan aktiviti pembelajaran yang bersifat interaktif bagi membolehkan pelajar meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam kelas dan di luar kelas. Selain itu, menurut Zainul, Abdul Malik dan juga Basharuddin pada tahun 2017, video pengajaran dan pembelajaran dapat membantu pelajar mengulang kaji pelajaran pada bila-bila masa sahaja. Menurut Paudi, MH dan juga Din pada 2021, penggunaan media penstreaman video seperti YouTube adalah sangat popular dan berpengaruh dalam medium pengajaran dan juga pembelajaran. Maklum malas dan peneguhan yang cepat serta pengintegrasian multimedia yang pelbagai adalah di antara kelebihan YouTube dalam aktiviti pembelajaran kendiri berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Mahat dan rakan-rakan pada tahun 2020. Metodologi kajian. Instrumen kajian yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah melalui kaedah kuantitatif di mana dengan menggunakan borang soal selidik. Seterusnya, soal selidik tersebut dikaji ataupun diukur menggunakan skala Likert di mana responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang sesuatu kenyataan berdasarkan satu skala dari satu ekstrim kepada ekstrim yang lain. Analisis dapatan kajian. Bagi menganalisis tahap persetujuan pelajar mengenai video pengajaran dan pembelajaran ini, penggunaan soalan berbentuk skala Likert dan peratusan digunakan. Berdasarkan jadual di sebelah kiri, didapati pemahaman pelajar terhadap kejuruteraan terbalik mendapat skor 4.46. Bagi minat pelajar pula mendapat skor min 4.60 dan yang terakhir bagi teknik pembelajaran skor minnya adalah 4.54. Berdasarkan dapatan tersebut, ini membuktikan bahawa pelajar mudah untuk mengulang kaji pelajaran mengikut keperluan masing-masing. Pelajar hanya perlu akses kepada portal e-learning Politeknik dan mendapatkan penjelasan dan nota secara terus dari sistem LMS pensyarah.
Simulasi yang ditunjukkan membolehkan pembelajaran sebenar berlaku di mana pemahaman dan penguasaan pelajar terhadap topik kejuruteraan terbalik dapat dipertingkatkan. Kandungan video yang mengandungi grafik dan juga animasi menarik minat serta fokus pelajar dengan lebih berkesan. Video yang dihasilkan sebagai alat bantu mengajar di dalam kelas dapat menyediakan pembelajaran secara kendiri. Ini menjadikan proses pengajaran dan juga pembelajaran menjadi lebih santai di mana pelajar tidak perlu hadir ke kelas dan tidak perlu bersemuka dengan pensyarah. Seterusnya adalah kepentingan dan juga impak kajian terhadap proses pengajaran dan juga pembelajaran. Yang pertama, keberkesanan penggunaan video kejuruteraan terbalik menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan negara. Penghasilan video pengajaran dan pelajaran ini juga secara tidak langsung menambahkan lagi koleksi penghasilan bahan-bahan e-learning yang berinteraktif. So, penghasilan video PNP ini menjadikan teknologi dalam sistem pendidikan berkembang untuk dimanfaatkan bagi tujuan instruksional. Yang ketiga, video interaktif yang dihasilkan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan tanpa sempadan dari segi masa dan juga tempat. Video PNP memudahkan proses pengulangan bagi mengulang kaji pelajaran. Ini kerana video yang dihasilkan ini dimuat naik di dalam YouTube dan juga portal e-learning. Video pengajaran dan pembelajaran bertajuk kejuruteraan terbalik ini menggabungkan elemen-elemen seperti bunyi, animasi dan juga grafik serta gabungan warna yang menarik dapat menghindari pelajar dari masa bosan dan menjadikan daya penarik untuk belajar. Pembelajaran secara visual dan juga dinamik yang terdapat dalam video memberi manfaat terhadap deria untuk pengumpulan maklumat dan membolehkan ingatan dalam tempoh masa yang lebih lama. Secara tidak langsung juga, kajian yang dijalankan ini memberi ruang kepada pihak penyedia perkhidmatan jalur lebar untuk meningkatkan mutu perkhidmatan internet bagi memperluaskan dan mempercepatkan capaian internet. Ini kerana penggunaan internet sangat penting kepada pelajar untuk mengakses dan melayari video PNP yang dimuat naik di alam maya. Secara kesimpulannya, penggunaan video dalam proses pengajaran dan pembelajaran sangat berkesan dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Video dapat menjadi ataupun membantu pelajar dalam mengulang kaji pelajaran secara ulangan. Ini dapat meningkatkan kemampuan pelajar bagi memahami berkaitan topik kejuruteraan terbalik. Pembelajaran secara visual juga menarik minat dan perhatian pelajar untuk mengekalkan pelibatan sepanjang proses pembelajaran. Video PDP menjadikan pengalaman belajar yang mengasyikkan dalam memahami konsep dan berupaya memberikan keadaan yang sebenar. Video kejuruteraan terbalik ini juga dapat dicapai mengikut kadar dan kemudahan pelajar. Maka ianya menjadikan gaya pembelajaran lebih santai dan juga fleksibel di mana pelajar dapat mengakses pada bila-bila masa dan juga di mana-mana sahaja. Dan yang terakhir, video menjadi alat yang tidak ternilai dalam pendidikan. Ianya memudahkan pembelajaran secara aktif. Ia juga menggalakkan kebolehcapaian dan juga memupuk kepemahaman konsep yang lebih mendalam. Sekian sahaja pembentangan daripada saya yang bertajuk keberkesanan penggunaan video pengajaran dan pembelajaran bagi topik kejuruteraan terbalik satu tinjauan kes. Sekian, terima kasih.